الذي لا إله إلا هو وأنا عبدك ونعوذك من شر ما صنعت قبلك بنعمتك فإنه لا يشرك بالله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sina jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan kata-kata iblis. Dalam hidup ni jemaah sekalian, ada dua perkara yang perlu kita beri perhatian, terutama dalam kajian yang Allah takdirkan saya menyampaikan setiap kali tausiah atau tazkirah. Ya, ini tentang kehidupan, hakikat kehidupan. Dengan kita mentafsirkan kehidupan bersandarkan kepada Al-Quran, atau kita melihat kehidupan pada tajuk-tajuk tertentu yang dinamakan, kalau kaedah tafsirnya, tafsir tematik. Kita kaji kehidupan. Ada kaedah kita tafsir Al-Quran, kemudian kita kait dengan kehidupan. Kita tafsir kehidupan bersandarkan Al-Quran. Dalam kehidupan ni jemaah sekalian, dua perkara yang mesti kita ambil perhatian yang sangat tinggi. Yang pertama tentang ancaman. Ancaman. Ya, ini tentang keselamatan kita di dunia ini. Untuk minta jauh pada azab di Jahannam. Minta jauh pada azab neraka Jahannam. Keselamatan nombor satu yang kita nak minta kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita nak minta ganjaran, hasil, ini habuan yang Allah telah janjikan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Kejarlah segala apa yang telah dijanjikan oleh kamu
berkaitan dengan darul akhirah. Maka di sini kalau kita lihat ancaman nombor satu. Ancaman ni menjadi keutamaan. Maka Allah rakamkan kata-kata iblis. Jadi ancaman nombor satu kita, musuh iblis kan. Nombor satu. Misi dia nak buat kita masuk neraka. Itu misi dia. Kehancuran yang paling besar adalah kegagalan hidup di dunia sehingga membawa kita jatuh pada lembah azab jahannam wa na'udzubillah min zalik. Adapun kehancuran yang berlaku di dunia ini ancaman dari sudut luaran. Ya, hari ini kita sedang disajikan, disaji maksudnya diperlihatkan bagaimana saudara Islam kita, khususan fi Gaza, kita bimbang hadis yang Nabi kata itu sedang berlaku, yang ini akan dikerumuni seperti makanan. Kita umat Islam akhir zaman akan tiba di zaman, akan datang satu zaman nanti, Nu'man bin Bashir. Nabi kata apa? Akan datang satu zaman umat Islam dikerumuni seperti makanan, digatah, dibuat, diapa-apakan sehingga ke hari ini, waktu ini, saat ini. Lama lah masa, bukan saat ini, 10 tahun dah, 70 lebih tahun. Counter attack tak berlaku. Sedangkan kita ramai. Sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Sebab kita sikit. Nabi kata, tak, kita ramai. Kita ramai. Tetapi kita bimbang seperti buih di atas lautan. Buih. Namun begitu serangan musuh dari luar ni, yang nampak zahir, sebab kehancuran demi kehancuran pada dunia kita hari ini, itu tidak seteruk, walaupun kita nampak teruk depan mata, tapi tidak seteruk kehancuran yang dilakukan oleh musuh nombor satu, yang duk merangka strategi, mereka duk pening, siapa punya angkara ni duk buat pada Palestin contoh dan semua negara-negara Islam ni. Siapa dalang yang paling besar yang berada di sebalik percaturan ni, tangan-tangan gaib ni siapa? Ramai duk tanya, Amerika ke? Contoh. Kita kena ingat dalang yang paling besar dalam mentadbir dunia nak bagi hancur lingkup semua ni, satu, Dajjal. Dia lah mastermind dia. Dan dia pula dapat amanat daripada Iblis. Iblis yang bagi amanat kat dia. Dia naik presiden, Iblis presiden. Yang lain ni kuncu-kuncu dah. Dan dia bagi satu arahan, by hook or by crook, bahasa Jawa kata, aku nak Masjid Al-Aqsa. Palestin kalau ikut dari sudut bisnes dari awal, sumber hasil ke apa, kau tengoklah. Kalau mereka nak sangat. Kenapa mereka nak sangat Palestin? Sebab mereka nak masjid, sebab Dajjal nak turun kat Masjid Al-Aqsa. Dia tak nak turun kat White House. Ada apa sangat tak? Tak ada apa. Dia pun tahu keberkatan duduk mana. Sebab Iblis, dia ketua dia Iblis. Dia nak buat jahat, minta izin Allah. Kalau ketua minta izin, naik presiden, kau siapa? Kau kena minta izin. Kalau kat bumi ni, tempat yang minta izin, masjid. Sebab tu dia nak ambil tanah Palestin tu. Nak jadi ahli karyah lah senang cerita. Jadi ahli karyah. Nanti imam dia, Dajjal. Dajjal turun nak tengok. Itu kehancuran luar lah. Dan kehancuran luar ini, mudah-mudahan itu jalan, gateway itu jannah, syurga, syahid. Melawan musuh yang nampak dengan kehancuran. Namun, musuh nombor satu ni dah buat kerja awal lah. Iblis. Setelah kegagalan Iblis untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam AS, maka berlakulah dendam kesumat. Dendam kesumat ini sampai kiamat. Kalau kita nampak sampai bila ni musuh ni nak serang negara Islam, ni serang negara, hancur, tapi serangannya tak akan berhenti, bertubi-tubi, kecuali satu golongan je, kata Iblis. 2 ayat yang Allah rakamkan. Yang pertama kata Iblis dan surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzati,
Iblis, setara Iblis puji Allah masalah. Qal, berkata Iblis, bi'izzatik, dengan keagungan, kemuliaanmu, la uhuyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua cucu Adam. Bayangkan, punya optimis ini. Waktu tu Iblis, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang terpilih di kalangan mereka. Mukhlasin, yang bersih, ikhlas, buat kerja kerana Allah, tak ada cabang niat dia, tak bercabang, terus. Dan niat yang bersih ni pilihan Allah. Allah pilih, Allah bersihkan kita. Iblis kata. Dan bila kata dia berjanji la uhuyannahum ajma'in, ini dia akan sesatkan dalam rupa bentuk apa kesesatan yang dia akan buat. Maka Allah rakamkan kata-kata Iblis lagi dalam surah Al-A'raf, surat ayat 17. Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tengok. Barat sekarang Gaza kena kepung contoh. Kena kepung ni. Rupanya kita pun kena kepung dah. Kalau kita sedar. Yang mana Iblis kata apa? Kemudian kami akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Sekarang Allah alam dengan cerita terbaru semalam dah tutup cut off dah. Maklumat tak dapat. Semua facility di breakdown kan. Dia postkan nak serang darat. Tapi dalam serang-serang musuh ni nampaklah depan mata. Nampak dia datang kiri kanan, nampak. Tapi kalau Iblis datang kan jalan kan. Ni kalau ayat ni, kalau dia aku datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tak nampak. Kecuali yang Allah pilih. Nampak macam mana? Dengan ilmu. Dia gaib, Iblis musuhnya gaib. Bayangkan nak lawan musuhnya gaib je. Kita dok nampak ialah musuhnya sekarang di Zionis semua. Memang itu sama, tapi ada kepala ni dia buat kerja pada awal lah. Dia akan datang depan, belakang, kanan, kiri. Dia nak buat apa? Kehancuran apa yang dia sedang lakukan? Kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran yang kita nampak depan mata sekarang. Wala tajidu, kata Iblis. Yang tadi dia punya dendam kesumat, dia kata aku akan pastikan semua ni sesat. Cara mana dia buat? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau akan dapati mereka kebanyakannya tidak bersyukur. Kau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Kita pun dengar lah, syukur ke? Kita pun ambil mudah benda tu. Walhal Allah pun nyatakan dalam Quran, dan surah Sajadah ayat 9, Al-Mulk ayat 13, dan mana-mana kalimah syukur dalam Quran, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkur. Dan tadi musuh nombor 1 cakap wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Makna serangan yang dia akan lakukan adalah memadamkan rasa syukur dalam hati. Nak beramal-beramal lah kata. Solat tak apa, buat. Kau tak heran kau solat kata. Aku nak buat engkau solat tanpa rasa syukur. Hidup tanpa rasa syukur. Dan Allah pun nyatakan sedikit yang bersyukur. Allah. Kalau musuh pun kata begitu, kemudian Allah pun nyatakan begitu, di mana agaknya rasa selamat kita? Sebab tu Nabi ajar kita doa yang ringkas tetapi makna sangat luas. Namun kalau perbahasan ini ikutkan, ramai terbabas.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bermula syukur itu dengan ingat. Ingat itu adalah satu perkara yang mesti dimulai dengan pertolongan. Bukan ingat dengan diri kita. Di sinilah perbahasan kajian kehidupan yang meletakkan bahawasanya bila sebut ingat ataupun syukur yang mesti bergandingan, maka kalau katalah syukur itu sedikit, maka yang ingat pun sedikit. Kalaulah disebut syukur itu mesti datang daripada yang ingat. Kalaulah syukur itu sedikit, maka yang ingat pun sedikit. Apa bukti ingat sedikit? Maka rujuk dalam surah Sajadah ayat 9 tadi. Ini syukur ni dalam kehidupan ni maksudnya. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absar. Di sini kalau kita lihat ingat. Yang pertama kalau kita kaji kehidupan. Kemudian Allah tiupkan roh. Jadi Allah bagi kita hidup. Roh ni kita ibrahkan dia, kita ambil tadabbur dia, hidup. Allah hidupkan kita. Makna kata sebelum ni kita mati. Berapa ramai hari ni yang ingat hidup bukan sifat dia. Bangun-bangun dia, ini kita alhamdulillah syukur, alhamdulillah Allah pilih kita pagi ni duduk sini, alhamdulillah syukur. Dan kita ingat dan kita taat, alhamdulillah. Tapi kita bimbang macam ini. Berapa ramai bangun? Hidup lagi. Apa nak buat? Dia ingat hidup tu dia. Dia tak tahu dia dihidupkan. Sebab hidup bukan sifat kita mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana boleh kamu kufur dengan aku? Syukur lawannya kufur. Yang kita bimbang pula syukur ni ada sifat jelas dia kufur. Dan Allah kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Hidup ni bukan sifat kamu. Maka kebanyakan manusia bila sebut hidup, lalu kita terjemahkan dalam kehidupan. Agama tolak tepi kata. Agama, pendidikan agama kan. Tolak tepi sat. Tolak tepi sat. Perancangan kehidupan. Ini yang bahaya ni. Perancangan kehidupan. Hidup. Hidup ni punya tak ingat, dia buat apa? Perancangan kebendaan. Berapa ramai bila kehidupan maka alias dengan kebendaan. Walau hidup tu saja sebenarnya adalah menuju kematian. Bila perkara ini yang pertama, sedikit yang ingat. Hidup bukan sifat kamu, kamu dihidupkan. Hidup tu aku yang menghidupkan, aku yang maha hidup. Mencari benda yang mati, nak hidupkan hidup dia. Cari apa hidup ni? Yalah kita kena ada benda lah bagi ada kehidupan. Takkan boleh hidup sebab tu ramai yang mati ni, maksudnya matilah. Mati akal lah Ustaz saya. Pasangan hidup tapi tak boleh hidup, mati. Rumah tangga tu mati. Perniagaan nak hidup. Nak hidup dengan apa? Nabi ajarlah. Hidup dengan nama Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Hidup dengan nama Allah. Ni kita nak tegakkan balik kalimah akhir zaman ni. Bukan hidup dengan bisnes. Bukan hidup, nak hidup dengan apa? Bolehlah hidup bas. Mulut kata, alah Ustaz. Kalau tak macam itu, Nabi tak ajar kita. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah hidup. Kalau orang tanya hidup dengan apa ni? Bolehlah bisnes. Itu pun orang tak hidup. Kerja ada, kerja tak ada, Ustaz. Perkataan hidup sepatutnya tidak disembah kepada yang lain. Sebab yang lain semua mati. Kenapa tak disembah pada Allah? Isbatkan pada sifatnya. Ingat kan? Bermula ingat tu kenal. Maka sedikit yang kenal. Ramai yang beramal, tapi sedikit yang kenal. Akan jadi begitu. Sebut nama, sebut. Nama siapa? Sebutlah. Farid untuk nama saya kan.
Nama sebut, kenal tak orangnya? Tahu. Jadi makna kata illa liya'budun. Ini iblis ni, dia tahu. Dia akan buat kerja macam mana nak padamkan hati orang beriman. Macam mana nak padamkan hati. Maka, sebab itu, wahyu yang pertama turun ni sekalian, kalau kita lihat, itu tuntutannya adalah baca Iqra bismi Rabb, dengan nama Rabb, nama-nama Allah. Bismi Rabb, bismikallahumma ahya wa amut. Hidup ni nak baca dengan nama siapa? Hidup dengan nama Allah. Okey, kalau hidup nak nama Allah, kita kaji tadi betapa sikit. Ambil satu sifat yang maklum kita pakai dalam seharian kita. Kaya sebagai contoh. Kaya, rezeki, memang diterjemahkan ada sifatnya Allah izinkan diterjemahkan, ditajalli kata para ulama. Ditajallikan, diterjemahkan pada manusia. Memang manusia itu khalifah. Antara kedudukan yang menyebabkan manusia tinggi daripada yang lain kerana membawa kemuliaan nama-nama Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Nabi Adam AS nama-nama. Dan Nabi Muhammad SAW pun dimulakan wahyu yang pertama dengan asma Allah. Jadi memang nama-nama kaya itu sifat yang ada asalnya pada nama. Itu tidak ada pada makhluk, benda selain manusia. Orang tak panggil kereta kaya, orang tak panggil jin kaya, orang tak panggil kucing kaya. Orang panggil kereta orang kaya. Kucing orang kaya. Orang kaya tu bukan orang tu kita. Tapi bila kata kaya dengan apa? Nak kaya ni dengan apa? Tadi sama lah, hidup dengan apa ni? Tengok dia ingat ni tak ni? Ingat yang membawa pada kenal. Nak kaya. Padahal kaya tu tidak wujud tanpa nama Allah. Mesti dengan Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kaya dengan apa? Dia terus pergi syariat terus. Bukan tak boleh. Tapi masalah niat ni mana? Permulaan kepada faham dia tu. Kaya. Terus nampak harta. Walaupun adatnya harta perbahasan dalam menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, kalau buka kaya itu merujuk kepada harta. Walha Nabi dah kata laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kaya itu dengan jiwa. Tapi manusia ini sebut nak kaya dengan apa? Mana boleh kaya, tak tumpur, hidup balik mati, hidup balik tak kaya-kaya. Tak ada lah. Apa yang kau faham tentang kaya? Harta lah. Padahal kita tanya kaya, bukan tak tanya harta pun. Kalau sebut harta boleh nisbah pada kaya. Tapi kalau sebut kaya, kita dah sebut dah sifat tu. Maka lihatlah dengan nama Allah. Kaya, Allah ni nak kaya dengan apa? Dengan Allah. Dalil pun Nabi dah ajar bismillah, nak hidup pun dengan Allah. Kaya kan sifat Allah juga. Jadi bila kaya dengan Allah, Allah bagi ilham untuk usaha. Terjemahkanlah kayanya dengan memberi dengan apa? Memberi tenaga, memberi masa, ada harta, memberi harta. Bagi. Sebab kaya tu dengan sifat. Perbuatan, dia terjemahan dia af'al. Sifat, ni kalau ngaji, dalam kehidupan ni kita gabung dengan perbahasan tauhid. Sifat, af'al. Kaya tu sifat, perbuatannya memberi. Jadi orang kaya ini adalah orang yang suka memberi, bukannya orang banyak harta. Kalau banyak harta nyimpan, dia tak bagi-bagi. Semalam saya pergi ceramah, satu pengurusan keuangan lah, dia panggil saya sejam lebih. Saya kata baguslah agensi ni katanya. Saya bagi tahu. Dia punya apa? Tagline company dia, akhirat first, rezeki fast. Bagus juga. Akhirat nombor 1, rezeki laju. Saya kata apa? Dia nak bantu masyarakat. Saya cakap, ini bisnes untuk apa ni? Kenapa ni buat ni? Niat. Nak bantu masyarakat. Bantu masyarakat untuk kumpul harta. Jangan buat benda yang Nabi tak suruh, yang larang pula tu. Allah larang pula. Apa dia? Kumpul. Mana ada kumpul? Alhaakumut takasur lagi. Hatta zurkumul maqabir. Habis, nak buat apa tak? Uruskan harta. Harta banyak, urus cara banyak. Harta sikit, urus cara sikit. Urus di mana? Agihkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan gunakan untuk keperluan. Jangan lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Gunalah keperluan kita, nak rumah apa pakai.
Tapi tak suruh untuk simpan demi masa depan. Simpan depan mana? Itu Ustaz untuk sakit. Itu untuk sakit, untuk belajar. Tapi jaminan masa depan tak ada. Jaminan masa depan kita hanya dengan akhirat. Jadi yang suka nyimpan ni, kita bagi dia, saya cakap ni. Kita bagi dia agak-agak tak apa nak faham, tuan. Memang tuan boleh simpan duit, tapi dua benda yang akan disimpan. Sama ada duit simpan, atau tuan akan disimpan dulu. Itu saja kan. Alamak air tu. Kalau tuan dah kena simpan, duit yang disimpan apa pun tak dapat. Tu. Ataupun dia kata duit tak habis-habis. Saya duit ni tak habis-habis ni. Kadang-kadang. Dia tak risau buat duit. Memanglah duit tak habis-habis, kita tak risau. Masalah kitanya habis. Kita risau nanti, kita habis duit tak habis. Kita habis duit tak habis. Duit tak habis, Allah tanya, Allah audit. Ada dua benda yang akan ditanya. Satu perkara yang ditanya dua kali. Harta, yang lain sekali. Mana dapat, mana pergi. Berat. Mana dapat, mana pergi. Pergi elok, dapat tak elok tak boleh. Dapat tak elok, pergi elok pun tak boleh. Cuci duit dia panggil. Dia kena pergi, dapat elok, pergi elok. Balance. Halal. Kena dah halal ni. Pun kena hisap. Yang halal akan dihisap. Yang haram akan diazab. Allah. Halal pun kena hisap. Ya. Memanglah kita buat baik. Saya buat baik. Memang. Kena hisap juga. Patutlah para ulama duk risau buat duit. Ya. Jadi nak menunjukkan hidup tadi. Hidup tu sepatutnya membawa kepada sifat Allah. Kaya sifat Allah. Bila datang daripada Allah, baru datang ketaatan. Nampak taat. Kalau datang dari diri, kehancuran. Kemudian dengan hidup, kemudian Allah bagi tidak cukup dengan hidup pula, Allah bagi sifatnya sam'awal absar, sama' dan basar, mendengar dan melihat. Berapa ramai yang mendengar, dia kata, ni pun saya tanya, semalam juga ni banyak-banyak kelas, kita tanya basic je. Tetapi yang basic ini yang utama sebenarnya, yang kadang-kadang kita terleka, terlepas. Dia panggil ghaflah, bukan tak tahu. Tapi terleka. Tapi terleka jangan main-main, jangan sekedar accident. Sebab hidup kita ni laju. Umpama perjalanan yang kelajuannya bukan sederhana. Sangat laju. Bawa motor 200 km sejam. Terleka. Slip second. Terlelap. Accident. Kita bukan tak beramal. Tapi terleka. Itu yang Iblis masuk. Zab. Jadi, kena sentiasa fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka, awal abad sama. Saya cakap. Mendengar kita dengan apa? Melihat kita dengan apa? Lihat dengan mata. Habislah kata. Mata sifat buta, telinga sifat pekak. Macam mana mendengar dengan mata pula? Mata buta. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Tak percaya kita tanya doktor. Doktor, di manakah letaknya penglihatan? Di manakah letaknya pendengaran? Di cupingnya kah? Di gendangnya kah? Doktor pun bening kata. Semua lah katanya. Ini semua ni asbab ke dengar. Semua. Tapi tak ada khusus. Bukan sebab dengar dengan telinga saja. Itu sifat pendengaran. Baik. Bila pendengaran, penglihatan itu bukan datang dari kita. Datang dari Allah. Maka kenapa tidak melihat dengan nama Allah? Antaranya saya cakap begini. Tengok makhluk kan. Tengok duit. Tengok duit. Tengok makhluk lah. Katalah. Melihat kita dengan anugerah Allah. Allah anugerahkan. Yang asal mata ni buta. Nak tahu buta tidak? Tengok ada yang boleh nampak Allah takdirkan. Yang ada mata tapi tak boleh melihat. Itu sebenarnya mengajar kita melihat bukan pada mata. Sebab tu ada golongan istimewa dipanggil. Bukan mereka tu istimewa. Orang kurang upaya. Walhal kita pun kurang upaya juga. La haula wa la quwata illa billah. Kita pun kurang upaya. Tak ada daya, tiada kuasa untuk mendatangkan penglihatan. Macam itu. Maka kalau melihat itu dengan Allah, ketika orang sebut rezeki, lihat dengan nama Allah rezeki, apa yang akan nampak? Ketaatan. Bukan nampak duit, bukan nampak usaha, bukan nampak benda. Nah, ini perkara yang mana kembali kepada last kali Allah kata qalil, sedikit yang ingat aku, yang banyaknya Allah. Maka disitulah lalai, maka Iblis kata ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas, yang hanya dengan kerana Allah.
Dia barulah datang untuk ibadah kerana Allah. Sebab semua datang dari modal, semua 100%. Maka syukur itu adalah bermula dengan nama Allah, sifatnya. Maka iblis akan seboleh-boleh mendatangi manusia. Ini ancaman terbesar. Sebab itu Nabi cukup risau. Inna akhwafu alaikum. Bila kata terhijab tadi, dia tertutup, tak nampak teleka, maka berlaku satu perkara penyakit yang membawa pada kehancuran yang paling teruk. Kehancuran, kebinasaan. Kita nampak sekarang binasa depan mata hancur. Ada lebih besar daripada kehancuran itu, yang dipanggil kezaliman. Dia nampak kan? Zionis, dia buat kezaliman yang dahsyat. Ada lagi kezaliman yang lebih besar. Apa dia? Inna akhwafu alaikum. Yang sesungguhnya aku bimbangkan yang berlaku kata kamu. Asyirkul asghar. Syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa tu syirik kecil? Ar-riya, bermula dengan riya. Ra'un. Hidup nak tunjuk ke orang. Sebab dia rasa dengan dia, kaya dengan dia, bukan dengan Allah. Maka kata Luqmanul Hakim mengatakan bahawa kezaliman itu, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman, kalau kita nampak musuh Islam, Zionis buat kezaliman, ya ini tidak meletakkan satu pada tempatnya. Kezaliman itu merupakan kehancuran yang menyebabkan kehancuran, yang kematian. Walhal, mudah-mudahan kematian itu Allah pilih mereka masuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kehancuran yang bimbang, membawa kita ke neraka. Itulah kehancuran, kezaliman dengan salah meletakkan sifat tidak pada tempat. Tak letak sifat pada Allah. Terutama tentang nama-nama yang telah terang jelas lagi nyata nama Allah. Itu jemaah sekalian. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Amat besar. Riak syirik kecil. Kecil-kecil riak, besar kezaliman yang ada. Maka peringatan yang perlu diberikan di akhir zaman ini adalah kembali memartabatkan keyakinan. Peringatan bahawasanya semua itu mestilah dimulai dengan Allah. Pengajian tentang memperkukuhkan akidah, memperkasakan akidah, mestilah diperkasakan di akhir zaman. Kerana inilah serangan penghabisan iblis dan kuncu-kuncu untuk menyerang habis-habisan, untuk melalaikan manusia daripada bermula dengan Allah. Tadi ingat Allah muka orang sebut. Ingat, tapi dia sebut bermula tidak dengan Allah. Belum tentu dia bermula dengan Allah. Macam tadi, hidup dengan apa? Mulakan hidup dengan apa? Nak start hidup dah ni. Hidup dengan isteri, rumah tangga. Ada mulakan kehidupan. Memang adat sebut begitu. Kalau bahasa adat, Nabi pun guna perkataan adat. Tadi hidup tadi. Bismikallahumma ahya wa amut. Hidup. Tidur kan adat kita. Adat manusiawi. Tapi tidur pun Allah Nabi kaitkan bangun tidur. Tidur dengan nama Allah. Maka sekalian mudah-mudahan di akhir zaman ini antara perkara yang mesti kita beri tumpuan, amalan yang kita dah lakukan, alhamdulillah istiqamah. Tapi menumpukan kepada penghayatan, kepada mengenal pada perkara yang kita lakukan itu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita menyelamatkan daripada fitnah kehidupan di akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan yang mutlak pada akhir zaman, kebangkitan Islam di akhir zaman. Tertegak kembali daulah Islam dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat menyaksikan keharmonian kehidupan yang berteraskan kepada akidah yang benar. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Sehingga bertemu lagi pada seri akan datang. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.